Turn around! You're going the wrong way! Dory! Come on! Help! Dory! Get us out! No! Dory! Dad, I know what to do! Nemo! No! We have to tell all the fish to swim down together! Get out of there I now! know this will work! No, I am not going to lose you again! Dad, there's no time! It's the only way we can save Dory! I can do this! You're right. I know you can. Lucky Finn! Now go! Hurry! Tell all the fish to swim down! Well, you heard my son? Come on! Dory, you have to tell everybody to Swim down together! You understand what I'm saying to you? Swim down! Everybody swim down! Come on, you have to swim down! Swim down, okay? Down! Swim down! Swim down! Swim down! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Najihah binti Isa, S51595 bersama dengan 9 orang ahli kumpulan yang lain akan membentangkan hasil tugasan kami yang bertajuk Masalah Penangkapan Ikan Berlebihan dan Akses Terbuka dalam Perikanan Tangkap Laut di Malaysia bagi subjek ECO 4305 Ekonomi Perikanan dan Aquakultur di bawah penyeliaan Dr. Nur Ermawati binti Hussein. Jadi, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arifah Husni binti Yasmi, S51876. Pengenalan. Masalah penangkapan ikan secara berlebihan seringkali dan masih berlaku pada masa kini. Masalah ini sekiranya berlarutan dapat memberikan kesan buruk. Misalnya, spesies ikan akan terhapus, berlaku eksploitasi ikan invertebrata dan banyak lagi kesannya. Akses terbuka merupakan satu langkah yang dibuat oleh kerajaan kepada nelayan domestik bagi membolehkan nelayan menangkap ikan. Ini merupakan satu langkah yang baik. Namun terdapat juga kesan buruknya apabila nelayan mempunyai sikap tamak dalam diri dengan menyalahgunakan penangkapan ikan mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Telah berlaku banyak isu berkaitan dengan akses terbuka penangkapan ikan di negara ini. Penyataan masalah. Akses terbuka yang dibuat oleh kerajaan mendatangkan kesan negatif. Kesan negatifnya akan menyebabkan masalah penangkapan ikan yang berlebihan. Persoalannya, mengapakah langkah yang diambil oleh kerajaan yang difikirkan akan memberikan kebaikan, akhirnya memberi impak negatif kepada kelestarian perikanan. Objektif kajian. Mengkaji hubungan yang menentukan faktor akses terbuka dengan masalah penangkapan ikan yang berlebihan. Yang kedua, mengkaji impak akses terbuka dengan masalah penangkapan ikan yang berlebihan. Dan yang ketiga, mengkaji langkah yang dilakukan berikutan isu akses terbuka dengan masalah penangkapan ikan yang berlebihan. Skop kajian. Kajian ini telah menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data tambahan untuk memperkuat data primer yang sudah didapati sebelumnya. Sumber sekunder diguna pakai dengan merujuk bahan-bahan bacaan dalam internet seperti jurnal, artikel, kereta akhbar dan sebagainya. Bahan seperti buku juga digunakan sebagai maklumat tambahan. Membolehkan pengkaji mengetahui hubungan yang menentukan faktor akses terbuka dengan masalah penangkapan ikan yang berlebihan. Yang kedua, dapat mengetahui impak daripada akses terbuka dengan masalah penangkapan ikan secara berlebihan sekaligus membolehkan langkah sewajarnya dilakukan bagi mengatasi masalah ini.
Isu-isu yang timbul daripada asas terbuka yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk nelayan tempatan dapat dikemukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azlin binti Muhammad S52250 akan membentangkan tajuk bahagian saya iaitu sorotan literatur. Terlebih dahulu saya ingin menyatakan bahawa sorotan literatur ini terdiri daripada 26 jurnal daripada dalam negara dan luar negara. Perikanan adalah satu usaha manusia untuk mengeksploitasikan sumber biologi air untuk kehidupan yang lebih baik kepada manusia, sumber haiwan dan sumber tumbuhan. Usaha ini sahaja menggunakan taktik dan kaedah sederhana sehingga hasilnya diperolehi untuk memenuhi keperluan kehidupan seharian. Namun begitu, kepercayaan yang diberikan kepada manusia untuk berdagang dengan hasil laut dicurangi dengan sikap tamak apabila penangkapan ikan yang berlebihan telah berlaku dan menyebabkan kepupusan hasil laut yang amat ketara. Penangkapan ikan secara berlebihan ini memberi kesan kepada nelayan. Berdasarkan slide saya yang ketiga, saya mengambil beberapa jurnal yang dirasakan agak menarik untuk saya paparkan di sini, iaitu daripada kajian Dayton dan rakan-rakannya untuk melihat interaksi antara perikanan dan sistem yang berkaitan dan membincangkan beberapa pilihan dan risiko yang wujud disebabkan penangkapan ikan marine ini, mendapati bahawa pengurusan perikanan perlulah merangkumi perlindungan spesies dan habitat. Selain itu, Marto Cole dan rakan-rakannya yang telah membuat kajian pada 2008 juga telah menggunakan kaedah persampilan rawak dari pangkalan data FAO juga mengkaji kesan eksploitasi dan kepelbagaian alam sekitar dan mendapati bahawa manusia telah mengeksploitasi ekosistem marine di luar keupayaan mereka untuk mengekalkan tahap tangkapan global. Slide saya keempat juga menerangkan hasil kajian daripada Elkiat pada tahun 2014 menyatakan bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi gejala overfishing ialah dari penggunaan effort yang saya rasa agak menarik, iaitu long line. Produktiviti yang sangat tinggi dari long line itu sendiri disertai dengan hasil tangkapan terutamanya ikan tuna telah meningkat dan ianya menyebabkan berlakunya penangkapan secara berlebihan untuk memenuhi memenuhi permintaan yang begitu banyak terhadap ikan tuna ini. Dalam tahun yang sama juga, Erharter telah menjalankan empirical analysis menggunakan data siri masa juga mengenal pasti sama ada keterbukaan terhadap perdagangan antarabangsa ini mempengaruhi penangkapan ikan berlebihan ataupun tidak, dan ternyata bahawa ianya tidak mempengaruhi penangkapan ikan berlebihan. Pada tahun 2019, Lanena telah menggunakan kaedah sebab dan akibat dalam menganalisis kesan, ketumpatan dan saiz hujan laut Yuchin dan mendapati bahawa lokaliti kajian yang kena pasti ialah Pulau Tomia. Dan hasil dapatan kajian mendapati terdapat pengurangan bilangan ucin dan saiz yang kecil menunjukkan telah berlaku penangkapan yang berlebihan. Manakala pada tahun ini 2020 MQNA telah membuat kajian mengenai mobility dan memantau nelayan sebagai salah satu alternatif bagi pengurusan
di Tasik, Victoria, Tanzania mendapati bahawa penangkapan ikan berlebihan tidak mempunyai kesan signifikan terhadap kecekapan teknikal nelayan. Oleh itu, daripada kajian-kajian yang telah dibuat oleh pengkaji terdahulu, dapatan sorotan literatur yang saya boleh simpulkan di sini ialah penggunaan effort yang berbahaya kepada penggunaan effort yang tinggi dan berteknologi ini sebenarnya berbahaya dan memberi kesan kepada hidupan laut marine itu sendiri. Ianya kerana penggunaan effort ini bukan sahaja ditumpukan kepada ikan-ikan baja, tetapi juga ianya mengaut semua hidupan-hidupan dan tumbuhan yang berada di dalam laut. Yang keduanya, saiz kapal, bilangan kapal dan penggunaan bahan api memberi impak kepada kecenderungan berlakunya penangkapan ikan yang berlebihan. Apabila bilangan kapal semakin banyak berada di perairan open access perikanan dengan saiz yang besar, bermakna juragan-juragan kapal ini mampu membawa effort-effort yang berteknologi tinggi dan semestinya ianya boleh merangkumi diameter perikanan yang begitu besar dan boleh mendapatkan bilangan ikan yang melebihi tahap yang maksimum. Selain itu juga ianya memberi kesan kepada nelayan-nelayan kecil-kecilan yang cuba untuk memasuki perairan open access ini, namun terpaksa pergi lebih jauh daripada targeting location yang sepatutnya kerana ikan-ikan ini sudah semakin berkurangan di tempat tersebut dan ini semestinya memerlukan kos yang lebih besar dari segi bahan api untuk ke tempat yang lebih jauh dan semestinya ianya memberi kesan kepada nelayan-nelayan yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Marita binti Nik Abdul Malik. Matrik number S51798. Saya akan menerangkan bab 3 iaitu bahagian metodologi kajian. Pendahuluan bagi metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan bahagian penting dalam memperoleh maklumat dan data untuk melaksanakan analisis. Metodologi menerangkan proses yang digunakan untuk penyelidikan bagi mendapatkan keputusan yang lebih baik. Analisis data akan dilakukan terhadap pemboleh ubah dalam kajian ini, iaitu bilangan nelayan, pendaratan ikan marin, pengeluaran aquakultur dan pengeluaran perikanan darat. Seterusnya saya akan menerangkan pembentukan model kajian. Pembentukan persamaan ekonometri adalah menggunakan pemboleh ubah yang digunakan dalam kajian ini. Ia menunjukkan hubungan sama ada negatif atau positif antara pemboleh ubah bersandar dengan pemboleh ubah bebas. Ini adalah contoh bentuk model kajian. NEN mewakili bilangan nelayan sama dengan beta O plus beta 1 PIM mewakili pendaratan ikan marin plus beta 2 PA mewakili pengeluaran aquakultur plus beta 3 PPD mewakili pengeluaran perikanan darat plus ET mewakili error term. Ini adalah contoh pembentukan model kajian bagi kajian yang kami jalankan. Seterusnya saya akan menerangkan teknik pensampalan. Kajian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kualitatif. Reka bentuk kajian yang telah dirancang dengan rapi dan teratur dapat membantu pengkaji untuk mendapatkan maklumat dan data yang diperlukan untuk kajian ini.
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui faktor dan kesan akses terbuka dengan masalah penangkapan ikan yang berlebihan di Malaysia. Maka, reka bentuk kajian yang dipilih ialah berbentuk kualitatif. Saya juga akan menerangkan analisis data yang digunakan dalam kajian kami. Analisis data ini menggunakan ujian deskriptif statistik OLS dan Error Correction Model ECM. Saya menerangkan ujian Error Correction Model iaitu ECM. ECM menunjukkan hubungan keseimbangan yang menentukan tingkah laku jangka pendek dan jangka panjang. Sebelum membuat ujian ECM, pekaji seharusnya memeriksa stationary seluruh variabel. Sekiranya tidak memenuhi syarat, ECM tidak boleh digunakan dalam kajian. Persamaan jangka panjang. Persamaan jangka panjang pada ECM adalah persamaan regresi biasa dengan pemboleh ubah Y dan X yang tidak stationary pada level. Kemudian error pada persamaan regresi jangka panjang ini yang menentukan adanya kointegrasi atau tidak pada pemboleh ubah Y iaitu bilangan nelayan dan pada pemboleh ubah bebas iaitu pendaratan ikan marin, pengeluaran akuakultur serta pengeluaran perikanan darat tersebut. Apabila E stationary pada level, maka pemboleh ubah Y dan pemboleh ubah X saling berokointegrasi. Persamaan jangka panjang ini sering disebut sebagai persamaan keseimbangan dan hanya dapat digunakan apabila residual pada levelnya. Menerangkan persamaan jangka pendek. Persamaan jangka pendek adalah E yang stationary pada persamaan jangka panjang. Tidak digunakan hanya untuk mengetahui ada atau tidak kointegrasi, tapi persamaan jangka pendek juga digunakan sebagai salah satu pemboleh ubah pada persamaan jangka pendek. Persamaan jangka pendek juga menggunakan variabel-variabel yang sama dengan variabel yang digunakan dalam persamaan jangka panjang. Hanya sahaja variabel tersebut telah distationarykan. Oleh itu, pada tahap ini, ada syarat terakhir yang harus dipenuhi supaya ECM-nya sah, iaitu koefisien Y harus signifikan atau negatif. Nama saya Nur Hashimah binti Mansur, S51800. Hari ini saya akan menerangkan tentang metod analisis OLS, Ordinary Least Square, bermaksud regresi linear, iaitu sederhana atau berganda bergantung pada bilangan pemboleh ubah penjelas. Regresi linear digunakan untuk mengkaji hubungan linear antara pemboleh ubah bersandar iaitu Y dengan 1 atau lebih pemboleh ubah bebas iaitu X. Andaian model ialah linearity, hubungan antara pemboleh ubah bersandar dan bebas. Hubungan dimodelkan melalui konsep gangguan rawa atau pemboleh ubah ralat. Gangguan rawa itu penting kerana tidak dapat menangkapkan setiap kemungkinan faktor yang berpengaruh pada pemboleh ubah bersandar pada model. Untuk menangkapkan semua faktor lain tidak termasuk sebagai pemboleh ubah bebas yang mempengaruhi pemboleh ubah bersandar, istilah gangguan yang ditambahkan model linear regresi. Seterusnya, metod analisis deskriptif. Deskripsi ialah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Sedangkan statistik deskriptif merupakan alat analisis untuk menjelas, meringkas, mereduksi, menyederhana, mengorganisasi dan menyajikan data dalam bentuk teratur sehingga mudah dibaca dan dipahami dan dapat disimpulkan. Dalam analisis deskriptif, data-data akan dibentuk ke dalam tabel, diagram, grafik dan lain-lain. Tujuan untuk memudahkan memahami data-data disaji. Dalam ilmu perencanaan, penggunaan statistik deskriptif dapat dilakukan untuk mempermudah penyampaian
informasi agar mudah diterima dan dipahami. Kesimpulan, bagi menghasilkan kajian yang baik dalam pendidikan ini adalah sangat penting, dan data sekunder merupakan data utama untuk digunakan dalam kajian ini. Data sekunder digunakan dalam pendidikan. Penyelidik boleh dapat maklumat secara seterus dan informasi terkini daripada sumber internet yang disediakan untuk mendapat maklumat mengenai isu penangkapan ikan berlebihan dan akses terbuka dalam perikanan tangkapan laut di Malaysia. Perancangan kajian. Pengkaji menggunakan data sekunder dan persamaan yang diberikan data dari tahun 1988 hingga 2018. Kami menggunakan perincian SPSS dan perincian eView. Dari perincian SPSS kami menggunakan data ujian OLS dan ujian deskriptif. Kalau untuk perincian eView menggunakan ujian error correction model. Selepas menggunakan perincian kedua ini, kami akan dapatkan result. Kesimpulannya, bab ini dapat membantukan dalam mengenali pasti bentuk-bentuk ujian yang bakal diguna untuk membolehkan penganggaran yang dilakukan menjadi teratur dan tersusun serta menepati objektif kajian. Tanpa menjalankan bab ini, sudah tentu hasil penganggaran tidak mampu mengemukakan hubungan antara bilangan nelayan iaitu pembeli ubah bersandar dengan daratan ikan marin, pengeluaran akuakultur dan pengeluaran perikanan darat iaitu pembeli bebas. Nama saya Nur Azila binti Muhammad Azhari, nombor matrik S50322 dalam bab 4 berkaitan dengan keputusan dan perbincangan. Dalam mendapatkan keputusan kajian, kami telah melakukan 3 analisis. Pertama, analisis deskriptif statistik, kedua, analisis OLS dan ketiga, model pembetulan ralat ECM. Untuk analisis pertama, jadual 1 menunjukkan keputusan analisis deskriptif statistik bagi pendaratan ikan marin, pengeluaran akuakultur dan pengeluaran perikanan darat. Daripada jadual tersebut menunjukkan nilai minimum bagi nelayan sebanyak 78,989 orang pada tahun 1997. Untuk nilai minimum bagi pendaratan ikan marin sebanyak 825,631 tan metrik pada tahun 1988. Nilai minimum bagi pengeluaran akuakultur adalah sebanyak 46,958 tan metrik dan bagi pengeluaran perikanan darat adalah sebanyak 996 tan metrik. Seterusnya, bagi nilai maksimum untuk bilangan nelayan sebanyak 144,019 orang pada tahun 2013. Nilai maksimum bagi pendaratan ikan marin pula sebanyak 1,574,447 tan metrik pada tahun 2016. Manakala untuk pengeluaran akuakultur mencatatkan nilai maksimum sebanyak 634,376 tan metrik pada tahun 2012. Untuk pengeluaran perikanan darat mencatatkan nilai maksimum sebanyak 6,580 tan metrik pada tahun 2016. Untuk nilai min paling tinggi adalah dari pengeluaran ikan marin, iaitu sebanyak 1,255,604,0645 dan
Nilai min paling rendah adalah dari pengeluaran perikanan darat, iaitu 262,45.3226. Perbezaan nilai min dalam ujian deskriptif statistik antara kedua-duanya adalah sebanyak 993558.7419. Analisis kedua, jadual 2 menunjukkan hasil analisis regresi OLS bagi model bilangan nelayan sebagai pemboleh ubah bersandar. Terdapat 3 model dalam jadual tersebut sebagai pemboleh ubah bebas. Berdasarkan keputusan analisis regresi OLS, dapat diperhatikan bahawa keputusan yang diperoleh adalah selaras dengan hipotesis kajian yang telah dibuat. Buktinya, hasil anggaran bagi pemboleh ubah yang terlibat menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan pada aras keertian 0.05% bagi model 1. Secara amnya, hasil regresi OLS bagi bilangan nelayan sebagai pemboleh ubah bersandar dan perikanan ikan marin sebagai pemboleh ubah bebas menunjukkan hubungan positif antara masalah penangkapan ikan berlebihan dan akses terbuka dalam perikanan penangkapan laut di Malaysia. Nilai intercept B0 dengan nilai pekali adalah negatif 7280.123 pada nilai T negatif 0.395%. Manakala nilai bagi pekali B1 iaitu pendaratan ikan marin sebanyak 0.087 dengan nilai T 6.031 pada aras keertian 0.05. Nilai F bersamaan 36.376 dan analisis OLS pada jadual tersebut berjaya memenuhi ciri-ciri statistik berdasarkan pemboleh ubah eksogenus kerana ia menerangkan sebanyak 57% terhadap pendaratan ikan marin, manakala 43% lagi diterangkan oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam model. Hal ini kerana semakin meningkat bilangan nelayan akan menyebabkan pendaratan ikan marin juga semakin meningkat. Jadual 3 menunjukkan ujian autokorelasi. Daripada jadual tersebut, menunjukkan ujian autokorelasi dengan menggunakan kaedah nilai Durbin-Watson. Nilai Durbin-Watson gagal dalam menentukan sama ada wujud autokorelasi positif atau negatif dalam ujian yang dijalankan. Hal ini mungkin disebabkan oleh penggunaan pemboleh ubah yang dinilai dalam bentuk pekali. Kelemahan ujian Durbin-Watson dapat diatasi dengan serial correlation LM test. Ujian ini bertujuan untuk mengukur kehadiran masalah autokorelasi terutamanya yang melibatkan data siri masa. Jadual 3 menunjukkan keputusan menerusi ujian serial correlation LM test mendapati hipotesis nol berjaya ditolak dan ini bermaksud tidak wujud masalah autokorelasi dalam model-model yang dikaji. Bagi analisis ketiga, jadual 4 menunjukkan hasil analisis bagi model pembetulan ralat ECM. Hasil regresi menunjukkan bahawa semua pemboleh ubah menunjukkan tanda-tanda yang diramal masing-masing. Bekali pengeluaran akuakultur menunjukkan nilai positif yang menunjukkan wujudnya hubungan positif dengan bilangan nelayan. Dalam pertimbangan ekonomi, dalam mengekalkan
pemboleh ubah lain sebagai tetap, dapat disimpulkan bahawa perubahan 1% dalam pengeluaran akuakultur akan menyebabkan kenaikan 1.5% dalam bilangan nelayan, sementara perubahan peratusan dalam pendaratan ikan marin akan menyebabkan kenaikan 2.1% dalam bilangan nelayan. Masih mengekalkan pemboleh ubah lain yang tetap, perubahan peratusan dalam pengeluaran perikanan darat akan menyebabkan kenaikan sebanyak 24% dalam bilangan nelayan. Menurut Eagle and Greger, apabila pemboleh ubah disatukan, ada model pembetulan ralat yang valid yang menggambarkan hubungan mereka merangkumi sisa regresi kointegrasi statik antara bilangan nelayan dan pemboleh ubah yang disebut di atas sebagai pemboleh ubah penjelasan yang disebut ECM. Bagi jadual 5 menunjukkan hasil regresi dalam jangka pendek. Hasil kajian menunjukkan bahawa bekali ECM bersamaan negatif 1 adalah negatif 0.320828. Ia ditandatangani dengan betul, yang bermaksud bahawa semua pemboleh ubah itu berlaku, iaitu memberi kesahan bahawa keseluruhan pemboleh ubah mempunyai hubungan keseimbangan jangka panjang. Tanda negatif selanjutnya menunjukkan bahawa penyesuaian menggambarkan arah untuk memulihkan hubungan jangka panjang. Besarnya bekali ECM bersamaan negatif 1 menunjukkan bahawa kelajuan penyesuaian agak rendah. Namun, kita melihat bahawa nilai P adalah 0.006668 yang signifikan. V kuadrat untuk vektor bilangan nelayan baik pada 0.047364 menunjukkan bahawa 47% variasi bilangan nelayan telah dijelaskan oleh pemboleh ubah dalam model. Anggaran VECM menunjukkan bahawa dalam jangka pendek pengeluaran akuakultur signifikan dalam menjelaskan perubahan bilangan nelayan seiring, iaitu ditandatangani secara positif. Pendaratan ikan marin adalah signifikan pada 5% dan ditandatangani secara positif menunjukkan bahawa peningkatan 1% dalam pendaratan ikan marin akan menyebabkan peningkatan bilangan nelayan sebanyak 10%. Begitu juga dengan pengeluaran perikanan darat dapat dilihat mempunyai hubungan positif dengan bilangan nelayan yang sejajar dengan jangkaan a priori kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia Anastasia binti Hasni, nama matrik S51841. Saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu bahagian impak dan langkah berkaitan masalah penangkapan ikan secara berlebihan. Dalam bab ini, kita akan kumpaskan mengenai dua perkara, iaitu impak akses terbuka dan juga langkah mengatasi masalah penangkapan ikan secara berlebihan. Bagi impak akses terbuka terbahagi kepada tiga, iaitu satu, kepupusan sumber akses terbuka, yang kedua, permintaan tinggi dalam produk berasaskan ikan, dan yang terakhir sekali adalah peningkatan pencerobohan nelayan asing di kawasan akses terbuka. Pertama adalah kepupusan sumber akses terbuka. Sebab utama nelayan membuat aktiviti penangkapan ikan adalah bertujuan untuk menjana pendapatan dengan menjadikan aktiviti tersebut sebagai pekerjaan mereka. Selain itu, sumber ikan ini juga merupakan sumber makanan penduduk dan ianya diperlukan untuk manusia sebagai sumber protein. Seterusnya, alatan penangkapan ikan juga alatan yang digunakan oleh nelayan juga merupakan salah satu faktor
penyumbang kepada kepupusan ikan. Yang kedua, disebabkan oleh permintaan tinggi dalam produk berasaskan ikan. Contoh-contoh produk yang berasaskan ikan adalah keropok lekor, budu dan juga bubala ikan. Produk yang berasaskan ikan ini telah dikomersialkan sehingga Malaysia mampu mengeksport produk ini ke luar negara dan seterusnya menyebabkan permintaan pasaran terhadap produk ini tinggi dan telah mengakibatkan peningkatan terhadap penangkapan ikan. Yang ketiga, peningkatan terhadap pencerobohan nelayan asing di kawasan akses terbuka. Sumber-sumber akses terbuka ini telah diceroboh oleh nelayan untuk mengauk untung dengan cara yang tidak sepatutnya. Keadaan ini juga telah berlaku disebabkan oleh kurangnya kawalan daripada pihak berkuasa di kawasan EEZ. Hal ini telah mengakibatkan populasi ikan tersebut semakin berkurangan. Langkah bagi mengatasi masalah penangkapan ikan secara berlebihan. Langkah yang pertama adalah dengan meningkatkan taraf pendidikan agar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan. Yang kedua, memperbanyakkan perikanan secara akuakultur dan yang terakhir sekali menguatkuasakan undang-undang di perairan. Bagi langkah yang pertama iaitu dengan cara meningkatkan taraf pendidikan agar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan adalah dengan memberi pendidikan kepada nelayan agar aktiviti penangkapan ikan haruslah dilakukan dengan cara yang betul seperti menggunakan peralatan berteknologi moden. Menggunakan peralatan berteknologi tinggi dapat membantu nelayan dalam meningkatkan lagi hasil tangkapan mereka dan juga di samping itu dapat mengurangkan kos kerugian semasa operasi penangkapan ikan dilakukan. Yang kedua adalah dengan memperbanyakkan perikanan secara akuakultur. Hal ini demikian adalah kerana penangkapan ikan yang berlebihan di kawasan akses terbuka telah menyebabkan stok ikan berkurangan. Justeru, perikanan secara akuakultur perlu dijalankan. Perikanan akuakultur bukan sahaja untuk ikan, malah ia juga boleh dilakukan untuk peternakan udang, tiram, siput sedut dan sebagainya. Matlamat utama akuakultur dijalankan adalah bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti ternakan agar dapat menjamin kelestariannya. Dan yang terakhir sekali adalah dengan menguatkuasakan undang-undang di perairan. Kerajaan telah mewujudkan Akta Perikanan 1985 yang bertujuan bagi mana-mana individu atau nelayan yang melanggar peraturan akan dikenakan hukuman. Penguatkuasaan undang-undang juga bertujuan untuk mengelakkan pencerobohan nelayan asing yang mengambil kesempatan ke atas sumber akses terbuka di Malaysia dengan membuat penangkapan ikan secara berlebihan. Selamat sejahtera, saya S51993 ingin memberi ulasan kesimpulan daripada hasil kajian yang dibuat oleh kumpulan saya. Kesimpulannya, penangkapan ikan yang cekap adalah bergantung dengan bilangan nelayan dan usaha penangkapan yang digunakan. Hal ini kerana semakin banyak usaha yang digunakan melepasi garisan Maximum Sustainable Yield (MSY) akan menyebabkan ikan akan semakin pupus apabila aktiviti ini berlarutan. Oleh itu, kajian ini telah menggunakan metodologi Ordinary Least Square atau OLS dan Error Correction Model (ECM). Keputusan kajian ini menunjukkan bahawa keputusan yang diperoleh daripada regresi OLS adalah selaras dengan hipotesis kajian yang digunakan. Buktinya, hasil anggaran bagi pemboleh ubah yang terlibat menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan pada aras keertian 0.05% bagi model 1. Secara amnya, hasil regresi OLS bagi bilangan nelayan sebagai pemboleh ubah bersandar dan perikanan ikan marin sebagai pemboleh ubah bebas menunjukkan hubungan positif antara masalah penangkapan ikan berlebihan dan akses terbuka dalam perikanan penangkapan ikan laut di Malaysia. Hal ini dapat dibuktikan bahawa pemboleh ubah bebas ini mempunyai perkaitan yang penting dalam menentukan bilangan tangkapan yang sesuai bagi memastikan aktiviti perikanan ini terkawal. Hal ini juga disokong oleh melalui ujian serial correlation LM test yang mendapati bahawa tiada berlaku masalah autokorelasi yang digunakan dalam model-model tersebut. Oleh itu, tindakan kerajaan dalam mengawasi sumber di kawasan akses terbuka sangat penting untuk memastikan dan mengawal aktiviti penangkapan ikan.
Hal ini kerana untuk mengelakkan berlakunya pencerobohan nelayan asing, salah laku nelayan berbesar dan kemasukan kawasan tanah taman dan kemusnahan kawasan taman laut. Menurut anggaran VECM yang digunakan juga menunjukkan bahawa bilangan nelayan juga bergerak seiring dengan pengeluaran aquaculture. Hal ini kerana semakin ramai nelayan, semakin tinggi pengeluaran aquaculture yang akan diperoleh. Tujuan bagi memastikan pengeluaran bergerak seiring dengan bilangan usaha yang digunakan adalah kerana bagi memastikan aktiviti penangkapan dapat diteruskan tanpa memberikan kesan negatif kepada hasil ikan itu sendiri. Aktiviti perikanan juga merupakan hasil pendapatan kepada nelayan yang bergantung sepenuhnya dalam aktiviti perikanan ini. Dengan ini, saya ingin menyerahkan sambungan kesimpulan yang seterusnya kepada ahli kumpulan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nohayati binti Wan Mamat, nombor matrik S52252. Secara kesimpulannya dapat saya nyatakan dalam kajian yang bertajuk Masalah Penangkapan Ikan Berlebihan dan Akses Terbuka dalam Perikanan Tangkapan Laut di Malaysia bahawa sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang utama dan begitu penting bagi negara kita dalam pembekalan sumber protein. Sedar atau tidak, penangkapan ikan secara berlebihan ini atau juga lebih dikenali sebagai overfishing dan akses terbuka merupakan salah satu ancaman utama terhadap sumber perikanan. Seperti mana yang kita tahu, sumber akses terbuka merupakan sumber yang terhad, namun kehendak manusia adalah tidak terbatas. Para nelayan juga telah mengambil kesempatan dengan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi meraih keuntungan sendiri. Perkara ini tidak asing lagi kerana ia seringkali berlaku dalam negara kita sekaligus dapat memberikan kesan kepada marginal. Dalam slide kedua saya, di mana menyatakan terdapat beberapa impak akses terbuka dan masalah penangkapan ikan berlebihan yang boleh menyebabkan yang pertama, kepupusan akses sumber akses terbuka. Kedua, permintaan tinggi dalam produk berasaskan ikan. Dan yang ketiga, peningkatan pencerobohan nelayan asing di kawasan akses terbuka. Oleh itu, beberapa langkah telah diambil bagi memastikan sektor ini terus dapat menyediakan bekalan yang mencukupi kepada penduduk negara kita sepanjang masa amatlah penting. Ini kerana berikutan sering berlaku masalah-masalah yang mengganggu penangkapan ikan pada masa kini. Antara langkah-langkah yang patut diambil ialah yang pertama, meningkatkan taraf pendidikan. Yang kedua, memperbanyakkan perikanan secara aquaculture. Dan yang ketiga, menguatkuasakan undang-undang di perairan. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia juga haruslah sama-sama dalam menjaga sumber yang ada daripada pencerobohan orang luar, dari terus mengakses sumber yang kita ada sebaik mungkin untuk kegunaan generasi-generasi akan datang. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah Fika binti Syahruddin. Nombor matrik saya S52259. Untuk bahagian rujukan ini, kumpulan kami menggunakan 50 jumlah rujukan secara keseluruhan bagi tajuk ini. Dalam slide saya ini, terdapat beberapa contoh rujukan yang kami gunakan, iaitu daripada Abdul Hamid pada tahun 1997, Fisheries Management Policy in Malaysia, Issues on Responsible Fishing. Yang kedua daripada Ether pada tahun 2020, Small Scale Fisheries Management and
The Problem of Open Access. Jurnal yang ketiga iaitu Cenong and Sumaila pada tahun 2015, Economic Incentive and Overfishing, Bioeconomic Vulnerability. Untuk jurnal keempat iaitu daripada Erhad pada tahun 2018, that's International Trade Causes Overfishing. Dan jurnal yang terakhir iaitu daripada Jacobson, Lester and Harper pada tahun 2014, A Global Synthesis of Economic Multiplier Effect of Marine Sector. Sekian, terima kasih.